Okay. Perbincangan kita ni akan direkodkan, okay? Okay, so ada 4 jenis transformasi. Okay, dalam tajuk 2 ni ada 4 jenis transformasi iaitu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Awak kena betul-betul fahamkan mengenai keempat-empat transformasi ni. Sebenarnya cikgu dah cakap banyak kali dah, ulang saja ni . So mungkin ada yang pelajar yang tak pernah join sebelum ni and then baru nak join. Okay, translasi. Translasi ni apa? Translasi ni awak kena tahu translasi ni mesti ditulis dalam bentuk macam ni. A, B. Okay, A tu dengan B tu adalah nombor lah. Tak kisahlah apa-apa nombor. A tu mewakili kalau positif dia akan ke kanan. Kalau negatif dia akan ke kiri. Kalau B pula dia sama ada ke atas ataupun ke bawah. Kalau B dia positif ke atas, dia negatif ke bawah. Okay, kalau translasi ni, cuba awak tengok dekat sebelah tu saya ada buat. Oops. Sorry. Okay, yang ni ada segitiga ni, bersudut tegak kan. Translasi dia akan bergerak macam ni. Kalau ni adalah objek, image dia akan bergerak macam ni. Dia akan bergerak ke kanan, ataupun ke bawah, ataupun ke atas. Lepas tu dia ke kiri, dia bergerak macam tu. Translasi dia jenis bergerak macam ni. Dia tak pusing-pusing. Okay, dia punya bentuk dan juga dia punya tu tak akan berubah. Dia punya bucu, dia punya bentuk tak berubah. Dia ke bawah, dia ke kanan. Dia alih-alih macam tu. Macam awak main dam kan. Okay, dia macam tu. Translasi sangat mudah. Okay. And then pantulan. Kalau kata pantulan, dia mesti kena ada paksi pantulan. Paksi pantulan, dia punya informasi dia, paksi pantulan. Contohnya, kalau cikgu ada satu paksi pantulan dekat sini. Yang warna pink itu adalah, yang ni adalah objek yang pink tu. And then ada paksi pantulan. Paksi pantulan ni adalah ibarat seperti cermin. Okey, ingat jarak, yang ni objek ya. Objek pergi ke cermin, ke paksi pantulan tu mestilah sama dengan daripada paksi pantulan kepada image. Okey, contoh image. Saya tunjukkan. Kalau image-nya dia akan berada di sini. Okey, macam tu. So dia besar sikit kan. Okay, contoh. Yang ni. Contoh yang warna pink ni adalah, ini adalah image. Dan ini adalah objek. Ini adalah contoh kalau pantulan. Kalau pantulan awak akan nampak dia seperti di dalam cermin. Okay, dia dipantulkan. Okay, dia dipantulkan. Okay, next. Kalau putaran, putaran ni dia agak sukar sikit lah sebab dia perlu banyak maklumat yang perlu, ada 3 maklumat yang perlu ada, iaitu yang pertama sekali arah putaran, yang kedua dia mesti ada titik putaran, yang ketiga adalah sudut putaran. Okey, arah contohnya arah putaran adalah ada 2 je. Arah jam ataupun lawan jam. Titik putaran adalah bergantung pada soalan. Dia boleh letak titik tu berada di mana-mana sahaja. Okey, sudut pula, sudut yang biasa awak jumpa adalah 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah. Okey, yang tu yang biasa lah. Okey, kalau putaran pula kan, contoh kalau kita ada satu bentuk. Okey, bentuk yang macam ni. Okey, kalau putaran dia akan berputar macam ni. Dia ikutlah. Arah jam ke lawan jam. Ni lawan jam. Yang ni arah jam. Macam tu. Okay. Yang tu adalah putaran lah. Maksudnya kalau dia diputarkan kan dia boleh jadi bentuk yang berlainan. Awak akan nampak lain lah cikgu. Kadang-kadang kita tak boleh cam. Okay. And then pembesaran pula. Pembesaran macam mana pula? Pembesaran senang je. Dia mesti ada admin all.
Okey, untuk pembesaran paling senang lah, awak kena tahu. Dia sama ada membesar ataupun mengecil. Okay. And then dia mesti ada faktor pembesaran. Faktor pembesaran ni dia formula K sama dengan I bahagi O, iaitu panjang image. I tu image bahagi dengan objek. Awak betul-betul kena tahu mana image, mana objek. Okay, ataupun ada lagi satu formula K kuasa 2 Li bahagi dengan Lo. K kuasa 2, Li tu apa maksud? Luas image bahagi dengan luas objek. Apabila ada kena-mengena dengan luas, dia akan jadi kuasa 2 dekat situ. Yang ni yang tak ada kuasa 2 tu, dia adalah panjang image bahagi dengan objek. Okay, benda ni adalah basic-basic yang awak perlu tahu untuk awak faham macam mana nak buat transformasi. Transformasi ni kita dah belajar semasa di sekolah. Okay, siapa-siapa kalau nak tanya kan? Awak boleh je buka mic dan terus tanya. Saya nak semua aktif lah ya. Okay, jangan dengar je. Kena buat. Kalau awak tak buat, dia sama macam bengkel, vocational. Benda kena buat. Kalau tak buat, dia ada kemahiran. Kalau tak buat, dia tak boleh nak awak tak boleh tengok saja. Okay, matematik ni dia ada satu kemahiran. Kena buat. Okay. Okay, tengok soalan 24 kita sambung. Okay, tengok dalam kertas soalan tu. Okay, muka surat 12. Soalan 24 ni bahagian B. Okay, so kita tengok rajah 13 menunjukkan titik K pada suatu satakates. Satakates ni lah yang petak-petak tu. Okay, diberi bahawa transformasi R ialah putaran 90 darjah mengikut arah jam pada pusat 32. Ni semua sangat penting ni. 90 darjah, arah lawan jam pada pusat 32. Okay. And then dia ada lagi satu transformasi. Transformasi T ialah transaksi 2-3. Bermaksud ni positif 2, positif 3. Maksudnya ke kanan 2 petak, ke kiri, ke kanan 2 petak, ke atas 3 petak. Ingat nombor yang atas tu dia sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Nombor yang berada di bawah sama ada ke atas ataupun ke bawah. Dia bergantung pada positif negatif. Okay? Okay, next. Nyatakan koordinat bagi titik K. Nyatakan koordinat image bagi titik K di bawah transformasi R. Okay, firstly kita buat dulu transformasi R. Okay, so yang ini K ini adalah objek. Okay, K ni adalah objek. So kita kena cari image di bawah transformasi R. Soalan macam ni confirm akan keluar dalam exam. Okay, so awak betul-betul kena faham ni. Okay, so kita tengok transformasi R dahulu yang atas ni. Oh, transformasi R ni adalah putaran 90 darjah. So kalau ada kena-mengena dengan putaran ni, pastikan awak ada jangka lukis dan juga protektor. Okay. So kita buat macam mana? Okay, so transformasi R adalah pada pusat 32. Kita tengok dulu pusat 32. So awak kena tahulah dekat mana 32 tu. Ini 3 kan, sebab ni 1 lah. Kena pandai baca. 0, 1, 2, 3. Kat sini 3. And then dekat sini 2. Y dia 2. Ingat ni. Ni adalah X, ni adalah Y. Okay. So 3, 2 adalah berada di sini. Jangan korang salah titik. Kalau salah titik habislah. Semua salah lah. Okay. So selepas itu. Okay, ni step by step tau. Dah tahu dia punya titik. Selepas itu. Awak ambil pembaris. Awak buat garisan daripada titik ni ke K. Okay. Buat garisan. Okay, make sure awak guna pembaris jangan guna freehand macam tu je. Okay, buat lebih pun tak apa. Jangan takut-takut, buat lebih pun tak apa. Okay, macam tu jadi. Okay, so selepas itu, kita selesai pusat, selepas tu kita buat, kita tentukan yang ni arah jam ke lawan jam soalan nak. Tengok soalan nak lawan jam, arah lawan jam. Okay, so
Yang ni, yang titik ni, yang warna pink tu, titik warna pink tu adalah ibarat seperti apa orang panggil, titik tengah dalam jam. Okey, K ni adalah benda yang bergerak lah. Kalau arah lawan jam sama ada dia akan pusing. Oh sorry. Ya Allah. Okay, saya guna. K ni dia sama ada akan pusing ke atas ataupun ke bawah. Yang mana satu lawan jam? Yang ke atas, pusing ke atas ataupun pusing ke bawah? Seorang respon? Bawah. Pandai. Ke bawah. Dia akan pusing ke bawah. Okey, sangat penting awak kena tahu arah lawan jam ni dekat mana. Okey, so dia ke bawah. So saya padam. Yang ni So dia akan ke bawah. So selepas tu awak ambil protector awak. And then awak pusingkan. Dia ke bawah kan. So letak kat bawah lah. Jangan pergi letak kat atas tu. And then make sure betul-betul dia berada di atas garisan. Di atas protector tu. Okay, adjust bagi tepat. Ikut sengit dia tu. And then. Okay, daripada sini daripada K tu pergi 90 darjah pergi mana? Dekat sini 90 darjah, okey? Macam awak kan dia tak ada garisan tu kan? So daripada 90 darjah tu kita tandakanlah 90 darjah kat sini. Hmm, 90 darjah. Okey? Daripada 0 darjah dekat sini pergi 90 darjah kat sini. Okey? Okey, so selepas tu okey, dah ada. Lepas tu ambil pembaris. Saya guna ni colour pink. Daripada titik ni pergi ke 90 darjah macam ni. Okey, cantumkan. Okey, buat lebih-lebih pun tak apa. Jangan risau. Okey, so selepas itu macam mana awak nak tahu image dia berada di mana? Image dia mesti berada di atas garisan yang baru sahaja kita buat yang warna pink ni. Okey? Okey, so macam nak tahu, awak tengoklah jarak dekat K pergi ke titik ni berapa kotak. 1, 2, 3, 4. So maksudnya pada titik pergi ke sini pun 4 kotak lah. 1, 2, 3, 4. So dekat sini, bucu sini. Oops. Bucu sini. Okay? Kenapa ini kau tak nak Degil pula Okay, bucu sini. Okay? So dia tak apa nak bulat kat situ. Sebab setiap kali cikgu buat bulat, dia pergi padam. Okay, so dekat situ awak tulis adalah K prime. Macam tu. K prime. K prime tu maksud adalah image kepada K. So macam mana awak nak tulis ni jawapan ni? So tulis jawapannya macam ni. Okay, so jawapan dia nombor 1 terang now. Tak mahu nanti awak silau. Okay, nombor 1. Kat sini jawapan dia adalah okay, K tadi adalah awak tengok koordinat K tadi adalah negatif 1, 1. And then dia dah pergi ke transformasi R tadi. Dia jadi K prime adalah berapa ni tadi yang dekat sini yang merah ni, titik merah ni adalah 4. Tengok X dulu 4 negatif 2. Awak kena tahu tulis koordinat Ya, make sure koordinat mesti X, Y dulu. Ni 4 negatif 2 untuk K ni. Okay? K prime. Untuk K prime. Okay, macam ni cara tulisnya. Ataupun awak nak tulis straight to the point only also can. Tak ada masalah. Atau awak boleh tulis 4 negatif 2 sahaja pun boleh. Masih diterima markah lagi.
Okay, ikut awak lah. Kalau saya suka pelajar saya tulis macam ni. Ia lebih nampak macam awak belajar matematik dengan baik. Okay. Okay, next. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 adalah nyatakan koordinat imej titik K di bawah transformasi RT. Okay. Ni saya padam dulu. Nah ini. Sekejap Cikgu tak tahu. Cikgu selalu tak boleh nak. Salah benda ni. Okay, tak apa. Macam mana nak padam benda ni? Oh, ni. Tak boleh juga Pelik cikgu. Oh. Okay, tak apa. Kita pergi next page See. Okay, next. Adalah kita buat yang kedua pula tadi Tadi saya harap semua dah dapat lah jawapan dia tadi. Jawapan dia tadi apa tadi? 1. Cikgu tak boleh nak padam tadi supaya nampak clear sikit. Jawapannya adalah K. Kita tulis balik Negatif 1, 2. Di bawah transformasi R jadi K prime 4, negatif 2. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah kita nyatakan koordinat untuk RT. Okey, RT ni maksudnya dia adalah gabungan transformasi. Okey, awak tengok bahagian gabungan transformasi yang kita belajar dulu, kita kena buat yang belakang dulu. Kita buat T dahulu, baru kita buat R. Okey, so buat T. T adalah translasi 2, 3. Translasi 2, 3. So macam mana translasi 2, 3? Maksudnya ke kanan 2 kali. 1, 2. Ke kanan 2 kali and then ke atas 3 kali. Okay, 1, 2, 3. Okay, so K prime telah pun berada di sini untuk T. And then selepas itu barulah kita buat untuk transformasi R. Okay, ingat tau dia buat daripada belakang bukan daripada depan. Okay, T lepas tu baru R. Lepas tu kita baru buat T tu. Sorry. Kita baru buat transformasi R iaitu putaran. Okay, so cara nak tulis kat sini kan. Tadi K negatif 1, 2. And then dia dah pergi ke transformasi T. And then dia jadi, dia punya koordinat dekat sini adalah 1, 4. Sorry. Dia akan jadi dekat sini K prime 1, 4. Macam tu. And then selepas itu kita akan pergi ke transformasi R. Okay, transformasi R ni adalah putaran 90 darjah. Okay, pada pusat 32. Buat sama je macam tadi. Tinggal lagi K prime ni, ambil yang K prime ni, bukan yang K ni lagi. Okay, so dia akan berbeza lah. So 32 dekat mana tadi? 32 dekat sini.
Okay. And then ambil pembaris macam biasa tadi cikgu cakap nak buat. Ambil pembaris uh, and then cantumkan, lebihkan. Okay, better awak lebihkan, mudah. And then selepas itu awak kena tahu arah putaran dia adalah lawan jam. Kalau lawan jam tadi dia boleh berpusing. K prime ni sama ada dia pergi ke sini. Okay, lawan ni adalah arah jam dan sini pula lawan jam. So dia akan pergi ke bawah sinilah. Okay. So cikgu akan clearkan ni. And then selepas tu ambil protector macam biasa. Pusingkan protector awak. Pergi ke arah lawan jam. Okay. Make sure betul-betul protector tu berada di atas line yang awak buat tu. And then carilah 90 darjah daripada sini daripada K prime tu pergi cari 90 darjah dekat sini. Okay. And then selepas tu tandakan. Buat tanda pangkal. Okay. Buat tanda pangkal dekat mana-mana di atas line ni. Okay. And then selepas tu alihkan. Lepas tu buat line dia. Okay, guna pembaris. Okay, saya guna color lain lah untuk line yang baru ni. Guna warna jingga. Okay, cantumkan. Okay, so selepas tu kita nak cari K prime prime. Image dia. So, kita cari jarak dia. Daripada K prime pergi ke sini berapa kotak? 1, 2. 2. So daripada sini ke line yang baru pun 2 juga. 1, 2. So jawapan dia adalah dekat sini. Okay, so dekat sini adalah dia punya X adalah 1. Y dia adalah 0. So jawapannya adalah K prime prime adalah 1, 0. Macam tu. Okay. Ataupun awak nak tulis mudah atau awak malas nak tulis bentuk macam ni, awak boleh tulis je jawapan yang straight je. 1, 0. Dah selesai. Tak ada masalah. Okay. Kalau macam ni, boleh dapat terus 2 markah. Okay. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? So make sure awak kena ada protector Boleh semua? Kita ada setengah jam lagi. Okay, ni untuk bahagian B. Selesai. Untuk tajuk transformasi. Kalau awak tengok soalan 25, dia dah masuk soalan untuk apa orang panggil trigonometry. Tajuk yang ketiga. Okay. So, the next soalan adalah kita pergi pepatah balik kepada bahagian A. Sebab bahagian A, Oh, ada bahagian. Sorry Ada B rupanya. 24B ni. Saya tertinggal. Okay. Okay, 24B ni dia adalah pembesaran. Kalau awak perasan, yang JKL ni kecil and then PQR ni adalah besar. So, dia kata dalam Raja 13B, JKL dan PQR adalah serupa je, tinggal lagi dia membesar sahaja. Okay, hitungkan panjang QR dalam sentimeter. So, soalan nak yang ni berapa QR ni berapa. So, kalau nak tahu QR, awak kena tahu KL juga. Kena tahu KL. Okay, so dekat sini 4, sini 5. So, kita nak dapat KL punya ni, kita guna teorem Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras adalah macam ni. Kita nak dapat KL kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Ni teorem Pythagoras. Tengok balik nota-nota cikgu, okay? Kalau tak tahu apa benda ni cikgu teorem Pythagoras. Okay, kalau dia hypotenuse ni yang 5 ni hypotenuse. Dia hypotenuse sebab dia bertentangan dengan 90 darjah. Kalau hypotenuse sahaja dia kena tambah. Dia punya formula kena tambah. Tapi kalau bukan hypotenuse dia tolak. So KL ni dia bukan hypotenuse. So awak kena tolak lah.
So, awak kira lah KL kuasa 2. 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 berapa? Seorang tolong kirakan dan respon. Lima kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 berapa? 9. 9. Okay. And then kuasa 2 tu belum selesai lagi sebab dia kuasa 2. So pindah sebelah dia akan jadi punca kuasa 2. 9. So KL berapa? 3. 3. Pandai. Very good. Okay, so kita dah tahu dah KL ni 3. Sorry. 3. Siapa tu buka kuatnya lagu? Okay, 3 dekat sini. So kita kena tahu lah QR ni. Kita dah beritahu QR ni berapa. So macam mana nak tahu ni? So macam nak tahu adalah awak kena tengok. 5 ni jadi 20. Kalau 3 ni jadi berapa? 5 kali berapa dapat 20? Sifar 5 ni. 5 kali berapa dapat 20? 4. Ya, pandai. 5 kali 4 dapat 20. So maksudnya 3 ni pun kena kali 4 kita akan dapat QR. So QR berapa? 12. 12. Macam tu je. Simple. Maksudnya dia membesar 3 kali ganda. Okey, 3 kali 4 adalah 12. So selesai. Macam tu. Okey, soalan ni mudah. Tinggal lagi awak kena tahulah teorem Pythagoras tu. Okay, next kita akan pergi ke bahagian A. Okay, kita patah balik ke bahagian A sebab saya belum bincang lagi bahagian A untuk tajuk transformasi ni. Yang tajuk ubahan 1 hingga 8 saya dah ajar dah sebelum ni. Okay, cuba tengok balik rakaman siapa yang tak dapat join. Okay, tengok soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Okay, awak tengok page yang ke page keempat. Soalan nombor 9. Okay, Raja 1 menunjukkan titik 5 titik di atas sataka test. Okay, titik Q ialah imej bagi titik P. Di bawah satu transaksi negatif 3, 4. Okay, ni transaksian Okay, antara titik A, B, C dan D yang manakah mewakili P? Okay, ni soalan ni tricky. Selalunya objek akan jadi imej. Yang ni adalah transaksi untuk objek akan jadi imej. Tetapi soalan ni dia kata titik Q ialah imej. Sekarang ni imej dia dah bagi, objek dia belum bagi. So dia macam terbalik lah. Imej cari objek, yang ni awak kena ubah positif negatif. Yang ni jadi 3, yang ni jadi negatif 4. Ingat tau yang normal objek jadi imej. Tetapi sekarang ni dia bagi imej. Kita tak tahu objek kan, dia terbalik. So awak terbalikkan juga dia punya transaksi. Terbalikkan apa? Terbalikkan dia punya tanda. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. So daripada sini Q, 3 tu bermaksud ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. And then negatif 4 tu bermaksud 4 ke bawah. Okay, sebab dia negatif, dia ke bawah lah. 1, 2, 3, 4. So jawapannya adalah D. Okay, senang je. Tinggal lagi dia saja confused. Pelajar akan jawab soalan ni kan, jawapannya adalah B. Kebanyakannya pelajar salah, dia tak perasan yang titik Q tu image, dia bukan objek. Kalau dia objek cari image, yes, kita ambil je negatif 3, 4. Ni sekarang dia bagi image, cari objek, kita kena ubah dia punya tanda. Okay? Soalan nombor 10. Raja 2 menunjukkan 7 titik bagi segi 4 sama. Q ialah image bagi
P di bawah satu pantulan. Okey, dia di antara P dengan Q saja. Okey, antara P dengan Q. Q ialah image. Yang ni image dan P ni adalah objek lah. Okey, di bawah satu pantulan. Okay, and then soalan cari apa ni? Suruh buat apa? Paksi pantulan ialah garis lurus menyambungkan H dengan apa? Okay, kita kena tengok paksi pantulan ni dekat mana. Okay, so firstly, awak cantumkan dahulu. Seronoknya dengar lagu. Okay, P dengan Q tu awak cantumkan dahulu. And then selepas tu awak cari titik tengah dia dekat mana. Macam mana nak cari titik tengah? Awak tengok kan dia punya apa kotak ni macam susah je nak cari titik tengah kan. So, awak kira macam ni je. Cari titik tengah dia dekat mana. Yang ni satu, yang ni suku kan. And then satu, yang ni suku. Awak boleh nampak tengah-tengah dia adalah dekat sini. Okay, so selepas tu awak cantumkan. Guna pembaris, cantumkan H kepada titik tengah tu. Dia sebenarnya dekat N ni. Jawapan dia. Okay, dekat N. Okay, ataupun macam ni kan awak nampak kan macam tak tepat lah. Okay, saya buat balik lah. Kalau kira kotak tu macam tak tepat kan. Awak guna pembaris. Guna pembaris, awak boleh ukur. Lepas tu bagi 2. Lagi mudah, lagi tepat. Sebab guna kotak kadang-kadang tak tepat sangat. So, sorry. Guna pembaris. Okay. And then awak dapat kat sini adalah 5 cm. Awak dapat kat sini adalah 2.5. 2.5 adalah titik tengah. 5 bahagi 2 adalah 2.5. So awak tandakanlah 2.5 dekat sini. Okay. And then selepas tu awak cantumkan. Macam ni lebih tepat lah. Cantumkan. So, jawapan dia adalah H kan? H sambung ke N. H sambung ke N. So, N jawapannya adalah D. Okay? Macam tu. Paksi pantulan ni kena cari dia macam cermin berada di tengah-tengah. So dia kata garis lurus tu start pada H. H ke mana? H ke K ke? H ke N ke? H ke L ataupun H ke M. Okay? Kemal Hakim, tolong off the mic. Okay, next. Soalan 11. Dalam Raja 3, Q ialah image bagi P. Q ialah image bagi P di bawah suatu putaran ikut arah jam. Antara titik A, B, C dan D yang manakah pusat putaran? Okey, untuk tentukan pusat putaran ni awak memerlukan jangka lukis. Okey, yang pusing-pusing tu. Okay, so apa benda yang perlu awak buat adalah firstly, kita nak tahu ni yang mana satu titik ni, A, B, C dan D. Okay, firstly, guna pembaris awak cantumkan setiap bucu. Setiap bucu ni pastikan cantum dengan betul. Okay, contoh saya nak buat bucu yang atas ni. Okay, awak kena tahulah dia punya bucu. Kalau bucunya awak cantumkan salah, nanti salah lah. Kalau bucu yang atas ni, yang paling puncak ni, bucu dia yang untuk Q adalah yang ni. Awak kena tahu macam tu, okay? Jangan salah bucu. Okay, so selepas itu awak cantumkan guna pembaris antara dua line ni. Okay, macam tu. So selepas itu dah cantumkan dua line ini, dua bucu ini. Lepas tu awak menggunakan protector. Bukan protector, awak panggil apa? Kompasser, jangka lukis. Okay, so macam mana awak nak buat?
adalah awak ambil ni daripada sini sampailah sini. Okay, make sure dia punya tu betul-betul dekat bucu tu. Kena tepat. Okay. So, selepas itu, awak calitkan. Saya dah ajar ni kat dalam ni. Calitkan. Okay. So, selepas itu, tukar arah pula. Okay. And then letak kat situ. Pastikan dia punya tu sama juga. Jangan berubah. Okay, jarak sama. Tinggal lagi dia punya tu dah tempat berlainan. Okay, lepas tu awak calitkan. Alamak. Benda saya buat ni. Okay. Macam tu. Okay. And then awak akan dapat X macam tu. Okay. Sorry dia kena atas dengan bawah. Saya pun dah pening-pening sikit. Okay, kat sini pun perlu juga. Ya Allah. Apa saya buat ni? Okay, pastikan ni sama. And then calitkan. Oops. Calitkan macam tu. And then lagi satu pun sama. Dia kena apa atas dengan bawah tu juga. Okay, kalau guna manual ni lagi senang. Aduh, terpaksa. Okay. And then naik kat sini. Lama tak kena pula. Okay. And then kalau tak kena tu maksudnya kena adjust balik lah. Okay, awak guna manual sepatutnya lebih mudah lah. Kalau dah berubah ni kena ukur balik. Soalan ni pun susah. Aduh, Okay. Okay, lepas tu dah ada ni dengan yang ni cantumkan saja. Nak buat ni berpeluh rasa. Cantumkan macam tu. Okay. Sebenarnya dapat di tengah-tengah ni. Kalau awak bijak sebenarnya awak kira je kotak atas dan bawah ni 3. Yang ni 3 lepas tengah ni. Okay. Tapi make sure awak kena tahulah macam mana boleh dapat tu. Lepas tu kena buat lagi satu. Lagi satu pula. Saya guna purple. Purple dah. Guna biru-biru. Okay. Okay, so bucu ni dia kena 2 line tau. Bucu ni dengan bucu ni. Make sure bucu dia mesti awak tahu bucu yang sama. Okay. Kalau bucu je tak sama tak boleh.
Kalau awak ambil yang lagi satu tu salah lah. Okay. Kena bucu yang sama pasangan. So selepas itu awak cantumkan dia. Cantumkan. Guna warna jingga ni. Cantumkan antara bucu dengan bucu ni. Okay, macam tu. Okay, so selepas tu ambil balik jangka lukis. Ambil balik jangka lukis, pusingkan dia, letak dia kat sini. Ambil jarak yang betul daripada satu point kepada satu point. Make sure jaraknya tepat. So selepas itu, pusingkan dia. So lebih kurang kat sini lah kot And then lagi satu. Tak sukanya benda ni. Ambil jarak balik. And then putarkan lagi dekat bahagian ni. Bahagian sebelah sini pula. Okay. So selepas itu pindahkan pergi ke titik sebelah. Pusingkan macam ni. Ambil jarak. Lepas tu lukis lagi. Ambil jarak yang betul. Okay, make sure tepat setepat yang boleh lah. So selepas tu pusingkan dia. Make sure dia bercantum lah dengan yang tadi tu Lepas tu lukis. Lepas tu belah sini pula lukis. Okay. So selepas tu nampak dua titik ni. Cantumkan. Okay. Lepas tu awak boleh nampak pertembungan line yang awak lukis ni, yang tadi ni, yang purple dengan yang biru ni adalah berada di sini. So sebenarnya yang kita buat ni tak apa nak tepat ni. So jawapannya yang paling dekat adalah B jawapannya adalah B. Okay, kalau awak boleh buat dengan lagi tepat tu boleh dapat tu jawapan dia betul-betul point dia dekat B tu. Okay. Awak kena tengok pertembungan antara dua line tu. Line yang awak buat tu purple dengan biru tu yang saya warnakan tu. Okay. So B. Okay, dia punya ni memang kena ada dua line yang awak boleh nampak dia bertembung. Okay, tengok soalan nombor 12. Dalam rajang 4, segitiga UVW ialah imej bagi segitiga RST di bawah satu pembesaran. Pusat pembesaran dan faktor skala bagi pembesaran P ialah, okey, nak cari pusat pembesaran senang saja. Awak ambil, tentukan. Ya Allah, apa ni? Awak tentukan point yang awak nak ambil dua set of point. Yang pertama sekali T, yang kedua U. Ni satu set T dengan U. Okay, lagi satu nak ambil apa? Nak ambil V dengan S pun boleh, tapi saya nak ambil W dengan R. Okay, so selepas tu awak cantumkan dua line ni. Cantumkan dua and then awak panjangkan. Sebab kita nak cari pusat ni. Okay. Lagi satu, benda yang sama. Buat color purple, W dengan R ni. Cantumkan dan panjangkan guna pembaris So awak tengok tak, dua line ni dekat mana bertembung adalah pada titik P. Okay, so pusat pembesaran adalah P.
Okay, pusat pembesaran adalah P. So maksudnya soalan C dengan D, jawapan C dengan D ni bukanlah sama ada A dengan B sahaja. Okay, so kita kena tahu faktor skala. Faktor skala formula dia adalah K. Faktor skala dia punya simbol adalah K. Okay, so K sama dengan image bahagi dengan objek. Panjang image bahagi panjang objek. Okay, so firstly awak kena tahu yang mana image. Image adalah UVW adalah image. Yang besar ni adalah image. Dan RST ni yang kecil tu adalah dia punya objek. So awak tengok image dulu. I tu image, so panjang. Ambil salah satu panjang. Awak boleh ambil panjang WV, VU ataupun WU. Tapi carilah yang mudah untuk awak kira panjang, iaitu WV. WV ni senang nak kira. So 1, 2, 3, 4. So 4 per dengan O. Objek adalah RS. So ambil panjang yang sama lah, ni WV. So tempat panjang yang sama adalah RS. So RS adalah 2. So 4 bahagi 2 adalah 2. So jawapan faktor skala adalah 2. So jawapannya adalah B. Okay. Okay, next. Kita pergi. Okay, 2 soalan lagi. Okay, kita pergi soalan nombor 13. Soalan nombor 13 ni adalah Raja 5 menunjukkan dua segitiga P dan Q dilukis pada sata kartes. P ialah image bagi Q. P ni image. P image, Q ni objek. Okay. So maksudnya ni objek yang asal Q and then dia terbentuk jadi image sebagai P. Bagi satu transformasi. Cari koordinat bagi titik A di bawah transformasi yang sama. Tapi ni transformasi apa ni? Kita tak tahu ni transformasi apa. So kita kena tengok lah. Ini transformasi apa? Kalau kata transformasi, kita ada 4 je benda. Transaksi. Okay. And then apa? Pantulan. Putaran. And then pembesaran. So ni yang mana satu? Awak kena detect lah. Okay, macam awak jadi apa? Awak jadi seorang FBI. Awak kena detect which one. Okay, transaksi ke pantulan ke putaran ataupun pembesaran. Okay, transaksi awak tengok Q ni jadi P. Saya kata kalau transaksi dia punya bentuk bucu dia mesti arah yang sama. Tapi ni tak. Ni bucu kat sini dah jadi bawah, ni pula jadi atas. So transaksi bukan. Okay. Okay, tengok pantulan. Pantulan kita tahu, putaran kita tengok nanti. Okay, pembesaran. Pembesaran ni confirm lah bukan sebab dia tak membesar ataupun dia tidak mengecil. Okay, pantulan. Pantulan ni kita tengok adakah dia memantul. Okay, nampak macam tidak lah. Okay, yang ni kita pangkal dulu. Okay, putaran. Kita tengok ni rasanya ni adalah putaran. So putaran mesti kena ada titik. So kalau kena ada titik awak buatlah ni. Ni. Pergi sini. Okay, ini adalah putaran. Okay, so guna pembaris dan pantulkan. Dan cantumkan. Astagfirullahaladzim. Okay, cantumkan. And then buat lagi. Ambil bucu lagi. Bucu ni. Yang mana bucu dia? Bucu dia adalah yang lagi satu dekat sini. Okay, awak kena detect tau. Okay, and then cantumkan. Okay. Macam tu. And then lagi satu. Sebab kita nak tengok ni apa benda ni, macam mana ni. Ni dengan sini. And then tercantumkan. Oh. So awak boleh nampak dekat sini adalah ada satu titik yang di mana dia akan bertembung.
So, yang ni sebenarnya soalan ni dia boleh jadi putaran ataupun pantulan. Kalau pantulan, dia adalah pantulan pada titik sini. Okey, bukan pada satu cermin. Yang ni dia pergi belah sini. Ataupun ni boleh jadi putaran juga. Tapi putaran berapa darjah? 180 darjah. Ni dia pergi 180 darjah. Dia pergi sini 180 darjah sebab dia satu garis lurus kan. Dia pergi sini. Okay. So ini adalah putaran 180 darjah pada arah jam ataupun lawan jam pun boleh. Sebab kalau 180 darjah dia pergi arah jam ataupun lawan jam dia sama sahaja akan pergi tempat yang sama. So kat sini kata cari koordinat R di bawah transformasi yang sama. So apa perlu awak buat adalah awak ambil R ni. Okay, cantumkan dia pada titik yang di tengah-tengah tu. Okay, cantumkan dia biar lebih, jangan takut. Okay, ada pelajar takut-takut dia nak buat lebih. Okay, and then ni dia akan 180 darjah lah. So sini ke sini adalah dua titik, bukan dua titik, dua kotak. And then daripada sini pun ke sini pun dua kotak lah, 1, 2. So dekat sini jawapannya. Okay. So dia adalah berada di koordinat 1, 1. Jawapannya A. Okay. Ni adalah putaran 180 darjah. Okay. 180 darjah ni awak tak payah guna protektor pun tak apa sebab 180 darjah ni dia pada garisan lurus. Alright. Okay, kita pergi soalan last. Okay, soalan last untuk hari ni lah. Rajah 6 di bawah menunjukkan pentagon, 4 pentagon serupa. Okay, nyatakan imej pentagon A, B, C, D, E di bawah suatu pantulan pada garis BH dan kemudian putaran 270 darjah lawan arah jam pada pusat A. Okay, yang mana satu ni? A ni adalah objek. So, kita kena cari imej dia. Sebab A, B, C, D, E ni adalah objek. Kita kena cari imej dia. Imej dia jawapan dia sama ada A sendiri, B, C ataupun D. Okay, yang mana satu ni? Dia kata di bawah suatu pantulan pada garis BH. Pantulan BH. Okay, kita colourkan sikit pantulan BH dekat mana. Okay, BH yang ni. Okay, ingat A ni adalah objek. Kalau dia dipantulkan, okay, dipantulkan. Okay, so B akan tetap berada di B lah sebab dia berada di pusat pantulan, di garisan pantulan. A akan berada di A sebab dia berada di garisan pantulan. And then E ni akan jadi K. E ni akan jadi K. And then D ni dipantulkan, saya ingat kan? Dia akan jadi L. C ni dipantulkan akan jadi M. So, untuk pantulan, the next so dia akan jadi, kan dia kata pantul dulu kan? Okay, firstly kita kena pantul dulu. Pantul dulu pada garisan BH. Next image untuk A adalah D. Ni adalah A prime. Okay. Dan selepas tu kita nak putarkan dia pula. Putar 270 darjah. Putar 270 darjah. Okay, so kalau nak putar yang ni, awak kena bayangkan yang ni logik tau. Ni kita putar kan. Kita putarkan dia pergi sini 90 darjah. Okay, and then kita putarkan dia pergi sini 180 darjah. And then kita putarkan pergi sini 180 tambah 90 kan. Adalah 270 darjah. So jawapannya adalah A. Yang ni adalah logic thinking. Awak kena pantulkan dulu pada BH, awak akan dapat D. And then awak kena putarkan 270 darjah. So yang ni putar pergi sini ke C ni 90 darjah. So jawapan dia bukan C. Kalau diputar pergi B 180 darjah. Bukan. Dia belum 270. Dan diputar lagi ke sini adalah 270 darjah. Awak kena ingat tau. Kalau putar tu 90,
180, 270, 360. Okay? Taran. Okay, so jawapannya adalah A. Okay. Semua okay ke ni? Okey, cikgu. Okay, the next class adalah pada hari apa? Hari Rabu kan? Next class pukul 9 pagi sama. Jom join ramai-ramai, pesan dengan kawan. Okay, yang ni cikgu bagi kehadiran Sekejap. Siapa nak tanya apa-apa boleh tanya. Okay, awak dapatkan dulu jalan kerja. Dapatkan dahulu dia punya jawapan. Nanti ada masa awak boleh tengok balik. Sekejap Cikgu nak bagi dia punya stop sharing. Copy. Hadiran minggu ni dah minggu 28 dah. Okay, tengok dekat dalam in-call message tu, cikgu ada tulis kehadiran Google Meet minggu 28, tekan Google Form tu dan tulis awak punya kehadiran untuk hari ni, okay? Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, awak boleh left. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tinggal kat sini lah. Okay, terima kasih semua. Jangan lupa tulis kehadiran dan jangan lupa kelas kita next hari Rabu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okay.